Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku dan terima kasih sangat-sangat kepada yang terus support aku. Okey, kepada yang baru jumpa channel aku, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okey, macam aku janji hari tu, yang aku cakap aku nak cerita aku ikut abah aku ke Thailand tu kan. Okey, kejadian ni berlaku selepas je aku balik daripada Singapura. Time tu aku baru habis kontrak kedua masa aku kerja di Singapura tu kan. Okey, sesampai je aku di kampung, aku jumpa abah aku sembang-sembang apa, aku duduk jumpa dengan mak aku, tanya khabar apa mereka kan. Lepas tu abah cakap kat aku, Wan, jom kita pergi kedai lah, minum teh ke apa kan. Abah memang macam tu lah. Kalau hang dekat orang kampung ke, ataupun hang tak pergi ke mana lah kan, dia balik kerja ke, ataupun lepas pergi berubat orang pun kan, dia balik rumah, dia akan jumpa anak-anak. Tak kisahlah aku ke abang ke adik, dia akan ajak keluar pergi ke kedai lah, minum ayam apa kan. Kalau macam mak aku jarang ada rumah sebab dia selalu ikut macam expo ni lah, duduk berniaga makan apa tu kan. Macam time tu mak ikut expo dia berniaga macam naga-naga ni lah. Okey, bila time aku balik tu, mak aku pun baru 2 hari kot sampai rumah. Lepas tu lepas dia sembang-sembang apa, mak kata lagi sehari dua macam tu mak nak keluar lagi, ada sambung expo lagi kan. Itu yang abah ajak aku keluar pergi minum ayak tu kan. Selang tak berapa lama kami pun balik. Bila dah sampai kat rumah, nak masuk simbang rumah tu, abah terperasan kata ada sebuah kereta depan rumah. Bila dah sampai depan rumah, abah beri salam. Mak kata ada orang dalam rumah tu nak jumpa abah. Mak cakap ke tu. Lepas tu abah tanya kat mak berapa orang main. Dia kata main satu keluarga, dia kata. Lepas tu abah pun masuk, abah pun jumpa dengan orang yang nak jumpa dengan abah tu kan. Bila abah masuk, abah tengok lah kawan abah. Kawan abah ni nama dia Husin. Bila dah jumpa dengan Pakcik Husin ni, abah pun tanya dekat Pakcik Husin, apa hajat mai? Dia kata dia nak bawa abah ke Thailand. Lepas tu abah cakap, ada apa hai? Dia kata adik-adik dia dekat sana ada sakit, dia kata nak minta tolong lah kan. Lepas tu abah cakap, insya-Allah kalau dalam minggu depan, dia kata boleh lah. Selepas dia abah cakap macam tu, kawan abah pun cakap, kalau macam tu tak apalah, minggu depan dia main ambil. Bila dah selesai sembang apa, kawan abah tu yang Pak Husin tu pun balik. Bila dah balik, abah pun jumpa dengan mak. Mak pun tanya apa hal kan. Lepas tu abah pun cakap dekat mak yang dalam minggu depan nak pergi ke Thailand. Tadi Pak Husin tu main nak bawa pergi sana, nak berubat adik-beradik dia. Lepas tu mak tanya dekat abah, nak pergi dengan siapa? Lepas tu abah cakap nak bawa orang sekali lah kot. Abah cakap gitu kan. Lepas tu mak cakap, tak apalah, kalau macam tu pun nanti lagi 2 hari dia nak start ikut expo balik, nanti takut Wan duduk seorang. Mak cakap kat abah tu kan. Lepas tu bila dah sembang-sembang apa, abah pun cakap dekat aku, nak ikut ke tak? Aku cakap boleh lah, nanti bulan depan baru pergi sana balik kan. Aku memang ambil cuti panjang tu sebab nanti pergi sana baru sambung permit baru kan. Bila dah siap selesai sembang-sembang bincang-bincang apa, abah cakap dekat aku, nanti hang packing lah barang-barang pakaian hang yang mana nak bawa kan. Lepas tu abah ni satu beg, abah cakap gitu kan. Bila dah siap kemas-kemas apa, bawa yang penting-penting. Lepas tu barang perubatan abah dia siap kemas-kemas apa, letak sebelah. Selang 2 hari tu, kawan abah yang Pak Husin tu call abah, bagi tahu yang dia tak dapat nak bawa abah ke Thailand sebab dia ada hal yang tak dapat dielakkan lah. Lepas tu Pak Husin cakap kat abah, kalau hang pergi dengan anak hang saja boleh tak? Pak Husin cakap gitu. Lepas tu abah cakap tak apalah, kalau macam tu nanti hang mesej dekat aku alamat rumah apa adik-adik hang kat sana yang nak kena berubat tu. Lepas tu bagi tahu kat depa, nanti kami pergi naik motor. Lepas tu Pak Husin cakap,
awak tak naik kereta, dia kata. Lepas tu abah cakap, malas lah, dia kata, sebab malas dia nak sangkut dengan jam apa kan, abah cakap. Lepas tu nak disingkatkan cerita, Pak Usin pun bagi alamat dekat abah. Kami pun tukar plan balik. Iaitu pakaian abah dengan pakaian aku, kami satukan dekat satu beg. Sebab naik motor kan, jadi bila buat satu beg taklah banyak bawa barang kan. Lepas tu barang-barang perubatan abah tu kami letak dalam beg kecil, bolehlah bawa dalam kereta kan. Jadi bila dah siap packing apa, aku letak kat tepi pintu. Lepas tu aku ajak abah jom kita keluar pergi servis motor dulu, tukar tayar ke apa, sebab kita nak jalan jauh kan. Petang tu aku keluar dengan abah pergi kedai motor, tukarlah tayar, siap servis-servis apa, balik. Bila dah balik, mak time tu duk kemas-kemas lah nak bawa pakaian dia, sebab dia keluar sebulan sekali kan ikut expo. Bila dah siap semua, mak persalaan dengan abah, aku persalaan dengan mak, van pun sampai, mak pun pergi. Lepas tu abah cakap okey lah, kita sebelum subuh mungkin kita keluar lah, dia kata keluar awal sikit senang, taklah sangkut jam ke apa kan. Bila ada jam macam tu, aku pun rehat awal lah, aku tidur awal sebab nak bunga awal kan. Bila dah siap-siap semua, dalam pukul 4 lebih gitu, abah perak aku. Abah cakap dah, please cepat mandi, kita nak start jalan dah. Bila dah siap beg semua aku letak dalam raga, beg galas aku letak tepi dulu. Aku tanya dekat abah, lah ni nak Wan dulu bawa ataupun abah bawa dulu? Aku tanya dekat abah macam tu. Lepas tu abah cakap tak apalah, bagi abah bawa dulu, nanti kalau abah rasa penat nanti hang bawa. Nak disingkatkan cerita, kami mulakan perjalanan sampai je dekat highway. Kami alhamdulillah perjalanan dekat highway pun tak ada masalah apa. Tapi bila dah nak sampai dekat susu keluar gurun, ada satu kejadian yang tak diingini jadi, iaitu dalam perjalanan tu aku terperasan ada satu orang daripada penghadang jalan highway tengah-tengah tu, dia berlari tau. Dia berlari nak ke seberang sini. Lepas tu aku cakap kat abah, slow abah, ada orang nak lintas. Lepas tu abah cakap mana? Yalah, hampa faham lah kan, lampu motor bukan terang-terang mana pun kan. Lepas tu sebelum subuh gitu tu. Jadi bila dah nak semakin sampai, orang tu pun semakin dekat, abah terperasan kata ada orang depan motor dia berhenti tau. Bila dah berhenti macam tu, abah elok. Bila abah elok ambil abah pop motor sebelah kiri, kira elok sebelah kiri kan. Bila elok sebelah kiri, abah tak sampai elok pula, ada satu kun yang kena langgang dengan lori lenyek dalam kata. Abah ternaik atas benda tu, kami hilang kawalan. Bila kami hilang kawalan, abah terlepas motor, kami terseret dengan motor. Time tu abah dah pegang handle lagi tau, handle motor kan. Aku put abah, aku peluk abah, aku cakap lepas motor. Time tu kami dah terseret dengan motor. Aku cakap kat abah, lepas motor. Motor terlepas, terpusing tengah-tengah jalan. Aku angkat abah letak tepi jalan, aku angkat motor letak tepi jalan. Aku pergi kat abah, aku tengok keadaan abah tak ada apa teruk lah, cuma seluak terkoyak dekat lutut sikit. Sebab abah pakai jeans kan, dia memang tak pecah banyak lah. Lepas tu aku tengok jaket abah terkoyak, dan tu pun abah pakai jaket jeans juga. Lepas tu alhamdulillah abah tak ada luka teruk. Time tu aku tak perasan lagi tau, sebab aku kan pakai seluar curtain ni kan, seluar office tu. Bila aku time tu aku terasa sejuk sebab yalah, hang keluar pukul 4 pagi, memang angin embun tu ada kan, aku terasa sejuk. Lepas tu aku pegang dekat seluar aku, koyak, tapi gelap tak nampak kan. Lepas tu aku tengok dekat abah lagi. Abah tanya abah rasa okey, cuma terasa pening sikit. Aku cakap abah duduk, abah relax dulu. Lepas tu aku pusing ke jalan sebelah belakang kan, kayak aku cakap terpaksa ada orang tadi tu. Aku tengok situ, aku suluh dengan handphone aku nampak kun saja, kun penyek. Lepas tu aku tengok sebelah sana, tak ada orang. Lepas tu aku pergi kat abah balik, aku cakap abah terperasan tak apa yang kita nampak tadi? Lepas tu abah cakap abah terperasan, sebab tu abah elok, abah nampak ada orang dekat tengah jalan. Kita lalu tu abah elok, kita terlanggar kun pula. Bila dah jam macam tu, aku pun rasa masa nak bertinggung ataupun mencangkung kan, aku terasa pedih kat lutut aku dengan betih dengan paha.
Bila dah cerita macam tu, aku cakap, lo ni abah boleh bawa motor tak? Kalau tak boleh bawa motor, bagi abang bawa. Lepas tu abah kata tu, kaki hang pun dah seluak terkoyak macam tu, nak bawa macam mana? Lepas tu cakap, abah pun tukar apa pun, cuma pening sikit lah, ni dah okey dah. Lepas tu abah bawa balik motor. Bila abah nak start bawa tu, aku cakap kat abah, tak apalah, kita turun susu keluar gurun dulu, kita pergi cari Shell ke apa. Aku nak salin seluak dulu. Aku cakap kat abah kan. Bila dah sampai dekat Shell, aku pun masuk dalam bilik air, baru aku terperasan yang paha dengan beti aku terkoyak kan. Time tu kan ada lampu terang kan, baru nampak. Lepas tu aku salin seluar aku cepat-cepat, seluar terkoyak tu aku buang tu sampah. Bila dah keluar apa, abah cakap macam mana, okey tak? Aku tak beritahu kat abah time tu kan. Aku cakap okey sikit, jalan sikit, biasa-biasa manja, aku cakap tu kan. Bila dah siap apa naik motor, aku cakap dah ni kita singgah lah kedai makan apa dulu, bagi hak benda kita kena cak-cak tadi tu terlepas dulu, cakap tu. Bila dah sampai kat satu warung tu tepi jalan, dia berdepan je dengan masjid dekat gurun tu juga. Aku tak ingat dekat area belah mana dah, sebab dah lama cerita ni, 2013 ke 2014 macam tu. Bila dah sampai kat situ, kami pun duduk kat situ. Aku tanya sekali lagi dekat abah, abah nampak tak apa yang Buat nampak tadi atas jalan? Bila dah aku tanya macam tu, abah pun cakap dia ada nampak. Bila ada benda tu dah betul depan motor. Sebab tu abah elok dia cakap. Bila abah elok tu yang kami ternaik atas kun, macam aku cakap tadi, alah kun yang JKR duk letak dekat jalan tu, tak mau bagi orang lintas tu kan, time mereka duk repair jalan ke apa lah. Kun tu lah, kun gelorin tu, kami terlanggar kun tu lah. Bila dah jadi macam tu, aku cakap tak apalah, benda kita selamat, tak ada apa yang teruk, okey lah, alhamdulillah. Lagipun time kami jatuh tu pun tak ada lah kenderaan lain dekat belakang. Seandainya ada kenderaan lain dekat belakang, kemungkinan aku tak ada kat sini lah. Bila dah selesai macam kami makan apa kat situ, abah cakap sebelum kita jalan lagi tu, abah nak singgah sembahyang subuh dulu, abah cakap macam tu. Bila dah selesai sembahyang subuh apa, kami pun teruskan perjalanan kami. Bila dah sampai dekat Pekan Alustang, abah terperasan yang ada orang bawa keranda dekat dalam pekan, tengah-tengah jalan, dekat simpang 4 traffic light tu. Dekat tengah-tengah, betul-betul tengah jalan traffic light tu, simpang tengah tu kan. Lepas tu aku cakap, abah nampak ke? Lepas tu abah cakap, tu orang duk angkat panda tu berhenti tengah-tengah tu, ni nak lalu macam mana? Lepas tu abah cakap, kita rempuh je lah. Maksud aku langgar je kan. Lepas tu abah cakap sat. Lepas tu abah ada baca beberapa doa. Lepas tu abah teruskan perjalanan. Bila kami dah sampai dekat kanda tu, orang yang angkat kanda tu, bila dah sampai dekat orang yang angkat keranda tu, abah langgar juga. Tapi dia jadi macam sebab macam seakan-akan angin je lah. Kami tembus angin tu ya, macam asap tu kan. Jadi macam tu. Bila dah terlepas je, aku pusing ke belakang. Aku tengok orang yang angkat keranda tu jeling kat kami. Aku pun cakap abah, dia pun jeling kita tu. Lepas tu macam mampus pergi kat mereka, abah cakap tu kan. Yang aku jadi terkejut lagi, orang yang dalam keranda tu angkat bumbung keranda tengok kami. Lepas tu abah cakap tu saudara tengok lah, sagi hang ligau pula. Sebab abah tak yang aku ni ada tika boleh nampak macam tu kan. Lepas tu disebabkan abah cakap macam tu, aku pun malah nak ambil tahu dah, aku tengok ke depan balik. Lepas tu aku pun adalah saya sembang-sembang dengan abah kan dekat atas motor tu, sebab aku tak mau pick up sangat dekat kaki aku. Kalau aku diam, nanti rasa sakit kaki tu, aku asyik dia terpikat, benda tu akan terus jadi rasa sakit tau. Bila dah siap selesai apa urusan kami pun dah lepas masuk ke dalam Thailand. Lepas tu bila dah sampai dekat border, setiap 1 km 2 km dia ada border tau, ada polis dan askar jaga satu penghadang. Dia nak tahu hang pergi ke mana, hang orang mana apa kan. Bila dah sampai situ, dia tengok dekat motor kami tu ada stiker Malaysia kan. Lepas tu dia cakap Malaysia kan. Lepas tu dia minta pasport apa, kami bagi pasport. Lepas tu dia lepas, dia kasi senyum, dia happy, dia tengok orang Malaysia dengan motor kapcai masuk ke sana dengan santai. Kami memang nak pergi motor kapcai, motor 100cc tu yang bayangkan sampai ke Thailand kami masuk. Lepas tu dia tanya ke mana. Lepas tu abah cakap nak ke Patani, nak pergi ke masjid tua 300 tahun kan. Abah cakap bahasa Inggeris.
Lepas tu dia cakap Abah ajak saja nak pergi tengok tempat-tempat sejarah. Abah tak cakap lah kata pergi mubah orang. Nak disingkatkan cerita, Abah nak keluar pasport tu, tertumpah tau beg yang perubatan Abah tu kan. Dengan buku-buku Quran, lepas tu buku, adalah buku perubatan Abah jatuh. Tu askar tu pegang, Abah tanya, siapa ni kan, dia buat apa dengan apa kan. Lepas tu Abah cakap lah dia nak main berubat orang sebenarnya. Lepas tu ada satu polis tu, dia pandai bahasa Inggeris, dia pun sembang-sembang dengan Abah. Lepas tu Abah pun beritahu, lepas tu yang polis tu pun bagi tahu dekat askar yang Abah main sini nak berubat orang. Dia dengar tu, dia pun tabik dekat Abah, respect kan. Dia cakap okey, teruskan perjalanan. Kami teruskan perjalanan kami sampai dekat Naratiwat. Sampai dekat satu kampung tu nama dia Cabai Pisang, ataupun kita panggil Kampung Pisang lah. Kalau bahasa kita panggil Kampung Pisang. Bila dah sampai situ, terlajak sampai ke depan. Terlepas simpang tu kan. Abang kata kita lepas. Disebabkan jalan tu dia ada penghadang tengah jalan. Dia macam highway tau, tapi jalan biasa tau. Jalan biasa dia 3 lorong. Bayangkan kalau kita ada highway dah kan. Dia masih jalan biasa ni je. Disebabkanlah nak patah balik, kena U-turn jauh. One way habis sampai ke lorong tu masuk. Bila dah sampai ke kampung tu, alhamdulillah kami selamat sampai. Bila dah sampai sana, keluarga yang kawan Abah tu, Pak Husin tu, pun akan sambut kami. Bila dah sampai kat rumah dia, aku pun turun duduk kat atas pelantang tu, ataupun pangkin lah. Aku bagi pelantang lah senang. Atas pangkin tu duduk memang tak ada bangun dah, tak rasa pungkuk tak ada. Memang kebas lah. Jauh lah, bayangkan daripada kampung aku ke Thailand Naratiwat berapa jauh lah. Bila aku dah duduk situ memang aku tak nak bangun lah. Lepas tu kira makcik tu bertanya aku, macam mana, okey ke? Okey lah. Cakap tandas dekat mana kan, aku nak salin seluar. Cakap gitu kan. Abah pun duduk situ sembang dengan tuan rumah tu. Sembang-sembang apa, aku masuk pergi salin seluar. Bila buka seluar, baru aku perasan lah kata paha dengan betih aku memang luka teruk lah. Bila dah siap salin seluar apa, aku pakai seluar track shoot macam tu. Nak pakai seluar slang. Kalau seluar biasa ni memang susah lah, melekat kan. Lepas tu Abah nampak aku tercengkit-cengkit. Abah tanya, kaki hang teruk ke? Cakap tak teruk lah, luka calak-calak tu lah cakap kan. Tapi Abah perasan lah kaki aku memang luka bengkok kan. Lepas tu Abah minta dekat tuan rumah, minta satu cawan ayam masak, nak buat ayam tawar kat aku kan. Aku panggil ayam tu kebai sari. Aku tak tahu lah orang panggil apa kan, tapi macam abah aku sebut ayam tu kebai sari lah. Minum ayam tu senapas, hang kena selawat, lepas tu hang kena tahan nafas lah. Dia akan tak rasa sangat lah sakit-sakit tu, alhamdulillah. Bila dah selesai buat tu apa semua, duduk tengah sembang apa, dalam kami duduk sembang tu, satu orang anak dia, nama anak dia pun Wan, tapi aku panggil Diwan lah. Dia lembut sikit tau. Kira macam kita panggil potong lah, kita panggil. Dia lembut tapi dia belajak memang lah. Kira barang-barang craft tangan ni memang dia pandai buat. Tengah kami duduk sembang-sembang tu, bunyi orang menjerit dalam rumah. Menjerit macam orang macam-macam. Lepas tu tuan rumah tu beritahu, kata tu anak dah jadi dah. Abah pun bangun masuk. Aku dengan keadaan tempang cengkit-cengkit tu masuk juga kan. Masuk pergi tengok, anak dia tu dah kapang-kapang atas meja kan. Meja menulis dia tu, dengan mulut berbuih. Abah pegang dia, tekan dekat urat tengkok. Tapi Abah cakap, ni bukan sawan. Lepas tu Abah pun mulakan perubatan dia, baca-baca sikit. Dia pun semakin reda. Lepas tu Abah minta dekat ayah pada Diwan ni, ayah satu cawan. Abah pun baca-baca, bagi dekat Diwan suruh minum. Tapi dia macam mamai lah, macam orang bangun tidur kan. Abah ambil air tu sapu muka dia, dia jadi macam terbangun. Abah suruh dia minum sampai bagi habis. Bila dah minum semakin habis, dia pun dah sandang balik dekat bangku dia, tapi dia dah keadaan lemah lah. Lepas tu Abah cakap dekat mak Diwan ni, ambil Diwan ni, bagi dia barang dulu. Aku, Abah dengan tuan rumah ataupun ayah kepada Diwan ni, kami duduk kat luar dia, dekat pangkin yang aku cakap tadi. Aku duduk kat situ. Abah pun cakap, ada tak orang yang lagi tua
dalam rumah ni. Lepas tu tuan rumah tu pun beritahu yang tok dia masih ada lagi tapi tidur dekat tingkat atas. Tok kepada tuan rumah, bukan mak lah. Tok macam kalau aku panggil moyang lah. Dia kata ada lagi dekat tingkat atas. Lepas tu abah tanya berapa umur dah. 128 tahun kan. Lepas tu abah cakap boleh bangun tak? Lepas tu tuan rumah ni beritahu yang tok dia tu dah lumpuh setengah badan ataupun seluruh badan lah, aku tak ingat dah. Tapi aku tahu lumpuh lah time tu. Bila dah macam tu, abah masuk sekali lagi dalam rumah, tak sempat nak ke tangga atas. Abah baru pijak anak tangga pertama. Nenek tu, moyang tu, dia berdiri dekat pintu tangga atas tau. Dia tanya buat apa mai? Dia tanya dulu. Dia kata orang ni sakit, kesian kat dia. Dia yang hak ada dalam badan nenek tu, moyang tu, dia cakap orang, maksud dia tuan badan tu lah, sakit, kesian kat dia, hampa tak mau bagi dia makan. Lepas tu abah cakap makan apa? Hang kot yang nak makan. Moyang tu kan dah ada dah. Hang tipu dia cakap macam tu. Kalau dia tak ada, kalau dia dah tak ada, macam mana dia bangun? Sebab hang yang bangun. Abah cakap gitu kan. Lepas tu abah baca surah Al-Jin dengan ada beberapa lagi surah. Terus jatuh kat situ. Mulalah ada bau hapa, bau macam tak menyenangkan hidung kita lah, aku boleh cakap tu. Bila ada macam tu, abah cakap kalau boleh nanti panggillah orang kampung, orang masjid, sediakan untuk perbumian kan. Bila ada macam tu, barulah tuan rumah perasan kata nenek dia ni tak ada dah. Abah tuan rumah tanya berapa lama dah tak ada. Dah 2 bulan. Bukan kata 2 hari, 2 minggu, 2 bulan dah tak ada. Bila ada macam tu, abah tuan rumah tu tanya dekat abah, habis tu yang benda dalam badan nenek tadi mana? Abah beritahu benda tu ada lah, ni dia nak masuk dalam diwan. Sebab dia kata tengok diwan yang paling sempurna untuk dia menggantikan nenek ni tau. Lepas tu tuan rumah ni tanya, tu apa benda sebenarnya? Itu adalah saka. Dia kalau hang tak berjanji, benda tak jadi tau. Ikutkan kalau orang dulu-dulu memang lah kan, dia kalau nak buat satu benda tu, kalau nak macam buat satu kerja tu, nak jaga kampung, jaga rumah kan, dia buat ada satu perjanjian dengan benda makhluk halus dia. Dia pun buat perjanjian lah, 7 keturunan kan, 5 keturunan kan. Sebenarnya kalau hang tak buat perjanjian tu tak apa kan? Sebab tu sampai ke 7 keturunan masih lagi ada waris. Kalau hang kata okey dah tak apa, hang kawan sampai dekat aku lah, lepas tu tak payah, boleh je. Hang tak payah nak buat benda jamu-jamu tu disebabkan jadi macam ni, jadi macam tu kan. Bah aku cakap kan. Bila dengar macam tu, tuan rumah dia pun ketunduk kan, dia rasa sedih lah. Sebab anak dia jadi macam sagu. Maksud aku sagu lah, kalau aku panggil sagu. Sagu ni menerima lah satu benda macam bukan kita nak. Itu saka lah maksud aku. Tengah orang panggil pendamping pun kan. Bila dah jadi macam tu, anak dia yang diwan ni pun jadi balik lah. Dia jadi tapi tak apa nak teruk macam tadi lah. Dia cuma bangun dia kerja raya gitu. Lepas tu abah cakap tak apalah, dia tak boleh nak masuk dah. Lepas tu aku duduk kat parking tu kan, aku dah tak boleh jalan pasal kaki aku dah tak bengkak. Lepas tu aku tanya dekat tuan rumah tu, cakap, Pak Long, ada tak tongkat anak-anak ke jiran yang pernah accident kan, aku nak pinjam tongkat dia. Lepas tu abah cakap, tu lah tadi aku tanya, hang cakap tak ada apa, tengok ada bengkak lah. Lepas tu abah pun tanya balik lah dekat tuan rumah, ada tak tongkat-tongkat yang tak pakai bagi pinjam anak sat dah. Lepas tu tuan rumah cakap ada, anak dia sulung dulu best accident, ambil tongkat tu bagi aku pakai. Bila aku dah pakai, abah jalan senang sikit lah. Nak disingkatkan cerita, malam tu adalah beberapa budak kampung situ lah. Aku suka kat situ sebab apa tau, suasana kampung masih lagi kita terasa. Salah satu iaitu ziarah orang-orang dekat. Lepas tu mengunjung tu masih ada. Bila dah jadi macam tu, aku tengok macam tu semua kan, aku rasa seronok. Rasa macam keadaan zaman budak-budak dulu tu, main dengan budak-budak jiran sebelah, main guli lah, main acik nyorok, maksud aku macam tu kan.
Bila malam ajak kawan-kawan dekat rumah pergi mengaji, pergi ramai-ramai, bawa toslek, usik-usik, macam tu ada. Bila aku tengok keadaan macam tu, ada yang budak dekat situ adalah nama dia Mat dengan Din tu. Mereka adalah umur 10-11 tahun macam tu. Mereka memang rajin menyembang tau. Dia sembang-sembang aku, dia cakap, bang, nak dah sagi lepas maghrib ikut kami pergi ke pondok. Mereka nak ngaji, teman mereka. Aku cakap, abang boleh je nak ikut, tapi abang tak boleh laju sebab kaki pakai tongkat kan, masih keadaan sakit. Lepas tu lepas cakap, tak apalah, nanti abang ikutlah belakang pelan-pelan. Nak disingkatkan cerita, bila malam menjelma, selepas maghrib mereka pun main kat aku. Dia cakap, abang nak pergi tak? Lepas tu aku cakap, jomlah, tapi abang tak laju tau. Mereka pun dah start jalan. Mereka pun dah start jalan. Aku pun jalan pelan-pelan. Dalam perjalanan aku nak ke sana tu, kena turun satu gon tau. Gon tu macam slope lah. Dia kalau ke kanan masuk ke kampung orang. Lepas tu kalau ke kiri pula, bolehlah masuk ke jalan besar. Lepas tu selepas jalan besar tu, depan tu ada satu surau. Belakang surau tu adalah satu pondok highlight, pondok ngaji tu tau. Jadi dalam aku turun slope tu, turun pelan-pelan lah. Kalau aku turun laju, terkakang aku dengan kaki 3 waktu tu. Bila aku dah turun sampai ke bawah, aku start jalan dengan tongkat tu kan. Aku jalan. Dalam aku duduk jalan tu, aku terasa ada orang jalan kat belakang aku. Jadi aku rasa rimah sebab orang jalan kat belakang aku tak potong-potong aku tau. Jadi aku pusing belakang. Aku tengok, budak perempuan. Patut pun dia takut aku cakap gitu kan. Aku tanya, nak pergi mana? Nak pergi mengaji ke kan? Dia cuma angguk-angguk gitu kan. Aku pun jalan, berhenti bagi dia jalan dulu kan. Tapi dia jalan sebelah aku pula dah. Aku cakap, kawan-kawan tak ikut kan. Dia cakap dia lambat kan. Bila dah sampai je kami dekat tepi jalan utama tu kan, budak perempuan tu dia tak pergi ke pondok tu. Dia pergi ke kanan, dia pergi ke satu titi. Sebelum nak masuk kampung tu ada satu titi besar lah. Titi besar tu titi utama lah. Nak pergi ke Pekan kan, nak pergi ke mana pun, jalan tu. Dia sampai kat titi tu, dia naik atas pembatas titi tu kan, ada tiang, lepas tu ada macam bata tau. Kalau kampung biasa dinding dia pakai bata lah kan, lepas tu bawa ada batas tu kan. Kalau highway biasa akan nampak macam tu. Aku nampak je budak perempuan tu terjun ke dalam sungai tu. Aku terkejut, aku tinggal tongkat, aku lari pergi ke pondok. Aku pun bagi tahu kat ustaz dengan budak-budak tu, cakap ada budak terjun masuk dalam sungai, ada budak terjun masuk sungai kan. Lepas tu dia pun dengan kelang kabut keluar pergi ke sungai tu. Mereka tak nampak apa. Mereka pun tanya dekat aku kan, dengan ustaz pun tanya dekat aku, tadi nampak macam mana? Aku cakap ada satu budak perempuan. Aku cakap dalam belasan tahun, aku cakap dalam 14 ke 13 tahun macam tu. Awal tu aku tanya dekat budak perempuan tu, nak ke mana? Dia cakap nak pergi mengaji. Lepas tu bila kami dah sampai kat simpang, lepas tu aku cakap, tu nampak tongkat tu, tongkat saya tu. Baru aku perasan kaki aku sakit kan. Time tu terduduk lah, baru rasa sakit kan, hilang gemuruh takut. Lepas tu aku cakap dekat hak yang budak dorang tadi main ajak aku tu kan, suruh ambil tongkat, aku ambil tongkat. Aku sembang balik kan. Bila dah jadi macam tu apa, ustaz cakap tak apalah, benda ni memang selalu juga kan jadi macam ni kan. Tak apalah, jom kita pergi ke pondok balik. Bila dah sampai kat pondok tu, aku pun duduk kat luar tu lah, sebab aku tak nak masuk dengan seluar kotor apa kan. Budak-budak tu pun dah start mengaji balik, sambung mengaji. Selang tak berapa lama, mereka pun dah habis mengaji. Bila dah semua surai, aku duduk sembang-sembang. Yang hak budak dorang tadi tu, yang ajak aku ikut dia pergi ke pondok nak mengaji tu kan, dia main kat aku, dia cakap, abang tak apa nak balik dululah, tapi jangan balik rumah, dia kata. Pergi depan rumah tu, dalam kebun getah tu ada satu pondok, dia kata. Abang duduk kat situ, nanti kami sampai, dia kata. Aku pun mulakan perjalanan aku ke sana. Aku jalan pelan-pelan dah. Bila dah sampai kat simpang, aku sampai je sebelah sana, simpang yang tempat budak perempuan lari terjun ke sungai tadi tu. Aku jalan lagi. Bila dah sampai dekat pondok yang budak-budak tu cakap kan, aku ternampak budak perempuan aku jumpa tadi ada kat situ dalam keadaan menangis. Aku cakap, kat sini pula. Tak apalah, aku cakap, aku pun dah tahu dia pun bukan orang kan.
Aku pun jalan pelan-pelan, aku sampai kat situ. Yang aku rasa takjub tu sebab apa tau? Kat situ hang tak ada kata nak ada lampu-lampu Kalimantan dekat pondok tu lah. Cuma ada pelita kalau ikutkan budak-budak tu pakai kat situ kan. Aku motor selek kat situ. Sampai je kat situ, aku suluh-suluh. Tapi aku tutup toslet sebab apa yang aku cakap tadi, aku takjub. Kawasan tu cerah tau. Nampak cerah, bercahaya cerah macam hang pakai lampu Kalimantan ni. Bangku ni mana nak ketukar lah. Bila dah sampai je kat situ, aku pun tanya budak tu kan, nama dia apa? Nama dia Ain. Dia cakap macam tu. Aku pun bagi tahu nama aku pun. Aku sembang-sembang. Aku tak rasa takut sebab apa? Dia keadaan macam orang sempurna ni lah. Aku pun sembang-sembang macam tu. Jadi disebabkan aku tak rasa takut, aku pun tanya dia, apa yang terjadi sebenarnya dekat hang kan? Aku tanya macam tu kan. Selepas je aku tanya dia macam tu, dia pun cerita dekat aku. Si Ain ni lah, dia tak cerita kat aku. Dia kata satu malam tu dia keluar nak mengaji. Time tu dia umur 11 tahun. Dia kata dia keluar malam. Dia keluar dengan kawan-kawan dia lah selalu. Tapi dia terlewat sebab dia tolong mak dia basuh pinggan tadi kan. Bila dah jadi macam tu, mak dia awal tu tak bagi dia pergi ngaji lah malam tu. Sebab time tu pula hujan kenyai kan. Dia kata mak dia tak sedar hati. Dia kata tak payah ngaji lah malam ni. Dia kata nanti beritahu kat ustaz. Dia kata tapi disebabkan si Ain ni nak main dengan kawan pula time tu, mana budak-budak hamba tahu je lah kan. Dia keluar dengan keadaan kelang kabut tu, keluar dengan telekung macam aku cakap dulu, keluar kelang kabut dengan Quran kat dada, lari jalan-jalan kalut-kalut. Ada satu orang keluar daripada hutan, tangkap dia masuk dalam hutan, rogol sampai dia trauma. Bila dah jadi macam tu, disebabkan dia terlalu trauma, dia lari ke sungai tu, dia terjun, dia bunuh diri dekat sungai tu. Jadi mak dia pula sehati tau. Kenapa anak dia tak balik lagi? Kalau ikutkan masa Allah ni dah balik lah. Mak dia kata betul kan, selalu dalam pukul 10 lebih sikit orang dah habis mengaji kan, balik kan. Bila dah macam tu, mak dia tak ada hati. Mak dia keluar pergi ke pondok, tengok pondok gelap kan. Pergi ke rumah ustaz, tanya anak budak-budak semua dah balik ke? Takut budak-budak tu kadang-kadang pun ada yang pergi mengaji dekat rumah ustaz tu. Lepas tu ustaz tu cakap tak ada, budak-budak semua dah balik dah. Aim tak main. Lepas tu ustaz tu cakap kat mak dia kan. Mak dia lagi sehati lah. Mak dia pun berlari balik, beritahu dekat ayah dia, ayah pada Ain ni kan. Dia kata anak dia tak ada. Jadi ayah Ain ni keluar cari kot dia dekat situ. Ternampak selipar anak dia ada dekat titi. Titi yang aku cakap tadi, yang ada budak terjun dalam sungai tu kan. Nampak selipar anak dekat situ. Bila dah macam tu, dia terasa macam anak dia terjun dalam sungai tu kan. Jadi dia pun panggil orang kampung tolong dia cari dalam sungai tu. Bila cari-cari je, ternampaklah anak dia dalam sungai tu, terapung kan, lekat dekat akang tepi tu. Bila dah jadi macam tu, hati mak bapak mana yang tak luluh bila tahu keadaan anak dia dah tak ada kan. Tengok pula dalam terapung dalam sungai pun. Bila macam tu, aku pun dengar cerita dia pun nak kita tayak-tayak gitu kan. Aku cakap ada apa-apa pesan nak beritahu dekat mak nampak hang, tanya dia gitu kan. Dia pun beritahu, dia kata dia nak minta maaf dekat mak ayah dia kan, sebab dia tak dapat minta ampun kan, sebab dia buat benda yang begitu kan. Lepas tu dia pun beritahu lah siapa yang buat tu kan. Lepas tu budak tu pun minta tolong aku pergi ke rumah dia, jumpa dengan mak pak dia kan. Lepas tu bila sampai je aku dekat rumah Ain ni, aku bagi salam. Mak dengan ayah Ain ni pun buka pintu kan. Dia pun terkejut kan. Dia pun cakap, oh anak Pak Long, ada apa hajat Dia cakap begitu kan. Aku cakap, boleh tak aku masuk dulu kan, aku kaki tak apa kuat ni. Aku cakap kaki sakit kan. Bila dah masuk, dia pun nak idin ayam. Aku cakap tak payahlah, aku baru minum ayam tadi kan, dekat pondok pondok ngaji tadi. Dia kata minumlah. Dia kata minum lagi pun tak tahu pula nak main bila kan. Ayah dah cakap, jadi apa hajat, dia kata begitu. Betul aku cakap lah dekat ayah dengan mak dia, cakap dalam rumah ni ada siapa je. Dia kata ada kami dua je lah, abang dia keluar. Lepas tu aku cakap dekat ayah dia, kalau saya beritahu
jangan anggap saya gila ataupun jangan marah saya kan. Lepas tu dia cakap, ada apa hai? Anak pakcik mati, orang cakap bunuh jatuh dekat sungai tu kah? Lepas tu mak dia dah start nak teriak kan. Dia cakap, ya betul ya. Dia cakap macam tu lah. Sebenarnya anak pakcik tak jatuh pun macam tu, tapi bunuh diri. Ayah dia marah kan. Lepas tu dia cakap, jangan sabar dulu, duduk dulu kan. Lepas tu sebenarnya anak pakcik bunuh diri pun bukan kata sebab apa pun, tapi sebab rogo kan. Dia dengar macam tu, ayah dia pun terus tanya kan, macam mana, siapa yang rogo pun. Dia cakap kan, sebelum tu saya nak beritahu kan, yang Ain ni nak minta maaf, lepas tu minta ampun dekat pakcik dengan makcik lah, sebab susahkan pakcik dengan makcik kan. Lepas tu dia kata, kalau betul lah yang tu Ain yang beritahu Ain tu macam mana, lepas tu umur berapa kan. Lepas tu aku beritahu lah bentuk Ain tubuh dia macam mana, lepas tu masa kematian dia tu umur berapa kan. Bila dengar tu kan, dia berkata betul lah kan, sebab masa Ain mati pun umur 9 tahun kan, dia saja tu kan. Lepas tu aku beritahu lagi satu, dia cakap yang saya rasa lagi ralat ni sebab apa, yang orang rogol Ain ni adalah abang dia. Bila dengar macam tu kan, bapak dia marah kan, memang keluar terus cari abang Ain ni lah. Dia pun cari abang si Ain ni kan balik. Aku tengok abang Ain dah berkicap lah, kena dengan abah dia kan. Abah dia lepuk sampai berkicap. Bila macam tu, mak dengan ayah dia pun ucapkan terima kasih kat aku. Aku cakap mungkin Allah ambil aku jumpa dengan Ain ni, nak beritahu perkara sebenar apa yang terjadi dekat Ain ni. Bila dah selesai pun, ayah dia pun ambil abang Ain ni hantar kepada polis. Masa yang aku balik tu pun dengar cerita dia dah masuk dalam sekolah jubana kan. Macam kita jubana lah kan. Bila dah selesai aku pun balik. Lepas tu abah tanya aku ke mana, cakap lama-lama kan. Aku cakap tadi aku ada kerja sikit lah. Abah cakap tadi hang tolong siapa? Lepas tu abah cakap, lepas tu aku cakap tak ada, tolong adalah tu sikit, hang tolong si budak Ain tu kan. Abah cakap aku tu, macam mana abah tahu? Sebenarnya abah sebelum ni dah masih dah. Lepas tu abah biasa je nak tolong budak Ain tu, tapi setiap kali abah nak pergi dekat budak tu asyik menghilang. Dia main sat hilang, dia tak boleh lama kan. Tak sangka pula dia boleh lama pula sembang kan. Abah cakap gitu kan. Lepas tu cakap abah mungkin Allah nak bantu dia daripada cara kita lah, tak sama ada abah ataupun Wan lah, itulah. Aku duduk situ hampir sebulan lah, sebab kaki aku bengkak kan, tak boleh jalan. Kalau hampa ingat tadi aku dah beritahu kan, yang kami pergi situ nak membantu keluarga Pak Husin tu kan. Bila dah sampai tu, tuan rumah pun beritahu yang kata Diwan sakit tu kan. Okeylah, anak dia yang nama Diwan tu, abah pun tolong. Selepas dia selesai perkebumian moyang mereka tu, yang abah tengok ada saka tu kan. Okey, saka tu pun terlepas, jadi nak masuk dekat Diwan pun tak dapat. Saka tu melewat satu kampung. Dia nak cari orang lain lah yang boleh siapa bantu untuk bela dia kan. Bila dia dah melewat satu kampung, abah pun tanya, ada tak benda-benda yang moyang simpan kat situ kan, yang kadang moyang selalu tak bagi orang pegang kan. Dia buat sakas tu, dia tak bagi orang sentuh. Bila tuan rumah dia fikir-fikir, dia kata moyang ada satu tempat ni tak bagi orang pergi kan. Bila abah dengar macam tu, abah tanya di mana kan. Bila tengok ada satu tempayan dekat atas kepala katil moyang tu lah. Bila dah buka ada satu makhluk ada besar ni, tapi dia dah kering tau. Bila dah jadi macam tu, abah pun ambil. Tapi aku tak pastilah, ada setengah orang panggil anak krok kan. Tempat lain mungkin panggil benda lain. Kalau hampa tahu nama tu apa dia, hampa beritahu, hampa boleh tulis mesej kat bawah lah, hampa boleh komen kat bawah. Bila abah dah ambil benda tu, abah pun keluar. Abah jumpa dengan tuan rumah tu. Abah cakap, boleh tak cari dekat Pak Long buluh. Lepas tu tuan rumah tanya, nak buat apa dengan buluh? Nak bagi mati benda ni kan, sebab ni sumpah dia. Abah cakap gitu. Wallahualam, mungkin setengah tempat cara pembunuhan dia, cara sumpah benda ni tak sama kan, aku tak pasti. Tapi yang cara abah aku buat, abah kata beritahu itulah sumpah dia lah.
Bila dah macam tu, tuan rumah pun ambil buluh satu katam je kan. Abah nak ambil. Bila dah dapat kat Abah pun cakap, ini adalah sumpah hang. Abah masuk je ke dalam buluh tu, bunyi jeritan yang paling kuat dalam kampung tu. Semua terkejut lah time tu. Bila dah masuk dalam buluh tu, ada satu letupan dekat dalam kebun getah yang aku cakap tadi. Aku dengar budak-budak tu kat dangau tu kan, kat pondok tu. Belakang tu ada satu macam percikan api, tapi kalau hampa tengok macam bunga hampi je lah. Bila dah selesai macam tu semua, alhamdulillah kami pun dah hampir dekat 20 hari dekat sana. Kaki aku pun boleh lah jalan jengket-jengket tak payah. Kalau tak pakai tongkat pun boleh, tapi rasa sengai kan. Jadi bila dah selesai kaki aku pun dah surut, dah boleh lah nak naik motor. Abah pun beritahu kat mereka kami pun dah nak bersurai nak balik Malaysia balik lah, sebab kami ada urusan lain pula kan. Bila Abah dah cakap macam tu, mereka pun tak apalah, cakap insyaAllah kalau ada masalah nanti main lah, dia cakap kan, walaupun saja-saja nak main jalan kan. Lepas tu cakap insyaAllah tak berjanji, aku cakap kan, sebab aku masih dalam bekerja, cakap kan. Kalau aku dapat cuti panjang nanti aku main, aku cakap kan, Abah ke apa insyaAllah. Bila kami dah sampai dekat kampung, kami dapat panggilan daripada abang minta kami ke JB. Okey, cerita tu insyaAllah aku akan sambung dekat video seterusnya. Aku rasa tak sempat kot, dah panjang sangat aku rasa ni cerita ni pun. Apa pun boring pun dengar cerita aku. Okey lah, sampai sini dulu kot cerita aku. Jangan kacau lah. Okey lah, aku rasa sampai sini dulu kot cerita aku. InsyaAllah nanti aku sambung lagi cerita aku pada next video, sebab ni pun dah terlalu panjang kan macam aku cakap tadi. Okey, terima kasih kepada hampa yang terus support aku dan terus tengok video aku, tak jauh nyemur tengok video aku. Nanti aku akan cerita masa aku diganggu berbasikal ke Tasik dan member aku jual sate. InsyaAllah pada next video aku akan cerita. Okey, Assalamualaikum.